Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Arnita binti Muhammad Misnan, memegang nombor matrik D20191088222. Pada hari ini, saya akan membentangkan komunikasi individu masalah pendengaran jenis konduktif. Yang pertama adalah definisi masalah pendengaran. Menurut Aznan, pekak merujuk kepada individu yang tidak dapat mendengar bunyi di sekeliling mereka walaupun dengan bantuan alat bantu pendengaran, dan tahap kehilangan pendengaran setiap individu adalah berbeza. Masalah pendengaran adalah kehilangan keupayaan untuk mendengar secara normal yang dapat mempengaruhi kehidupan seharian sama ada di rumah, tempat kerja, sekolah serta kehidupan seharian individu yang terlibat. Masalah pendengaran ini juga boleh terjadi sama ada pada salah satu telinga atau kedua-duanya sekali disebabkan oleh kerosakan pada struktur organ pendengaran dan juga gangguan yang berlaku kepada perkembangannya. Seterusnya adalah definisi masalah pendengaran konduktif. Masalah pendengaran konduktif ini lebih kerap berlaku dalam kalangan bayi akibat penghasilan cecair di bahagian belakang gegendang telinga semasa proses kelahiran. Hal ini akan menyebabkan pengurangan bunyi semasa melalui telinga luar atau tengah ke telinga dalam kerana mengalami kerosakan atau tersumbat pada laluan tersebut. Masalah pendengaran ini dikategorikan sebagai kehilangan pendengaran ringan dan sederhana kerana masih dapat mendengar sebahagian bunyi-bunyi pertuturan dan sebagainya. Kehilangan pendengaran konduktif ini juga adalah disebabkan berlakunya masalah di mana salah satu daripada 3 tulang kecil yang dikenali sebagai stapes, malleus dan incus ataupun pada bahagian telinga yang lain gagal untuk melakukan bunyi ke koklea. Seterusnya adalah bahagian telinga yang terlibat. Sistem pendengaran terdiri daripada 3 bahagian anatomi iaitu telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Terdapat 2 bahagian telinga yang terlibat dalam masalah pendengaran jenis konduktif iaitu telinga luar dan telinga tengah. Telinga tengah terdiri daripada osikal, tiub Eustacia dan tingkap bujur. Osikal terdiri daripada 3 tulang kecil iaitu malleus, incus dan stapes yang berfungsi untuk mempertingkatkan getaran gelombang bunyi sebelum menghantar bunyi ke tingkap bujur. Tiub Eustacia pula adalah merupakan tiub sempit yang menyambungkan bahagian telinga tengah ke tekak. Fungsinya adalah untuk mengimbangi tekanan udara di kedua-dua belah gegendang telinga. Bagi tingkap bujur pula adalah membran nipis yang berbentuk bujur terletak di antara telinga tengah dan telinga dalam. Fungsinya adalah untuk menghantar getaran bunyi dari bahagian telinga tengah ke telinga dalam. Bagi telinga luar pula terdiri daripada 3 bahagian iaitu cuping telinga, salur telinga dan juga gegendang telinga. Cuping telinga atau paina adalah berbentuk corong yang terdiri daripada tulang rawan yang berfungsi untuk mengumpul serta mengarahkan gelombang bunyi ke dalam telinga. Bagi salur telinga atau ear canal, fungsinya adalah untuk menghantar gelombang bunyi ke gegendang telinga. Bagi gegendang telinga pula mempunyai membran nipis yang memisahkan bahagian telinga luar daripada telinga tengah, dan fungsinya adalah untuk menghasilkan getaran lalu menghantar gelombang bunyi ke osikal. Seterusnya adalah tahap pendengaran jenis konduktif.
Tahap kehilangan pendengaran juga bergantung kepada tahap kerosakan serta kefungsian setiap organ dalam telinga. Kehilangan pendengaran bukan hanya diukur mengikut tahap kekuatan bunyi dalam desibel iaitu dB, tetapi juga kekuatan bunyi yang diambil kira melalui tahap frekuensi. Frekuensi adalah merupakan kadar getaran gelombang bunyi yang dihasilkan dan diukur dalam ukuran hertz, seperti yang ditunjukkan dalam rajah berikut. Tahap kehilangan pendengaran di bawah 70 desibel adalah dikategorikan sebagai kehilangan pendengaran konduktif dan berada pada tahap ringan dan sederhana. Tahap pendengaran ringan adalah pada 21 hingga 40 desibel. Pada tahap ini, kebiasaannya tidak disedari tetapi sebenarnya mereka sudah tidak dapat mendengar sebanyak 10 hingga 30%. Individu yang mengalami kehilangan pendengaran pada tahap ini akan mengalami kesukaran untuk mendengar bunyi yang perlahan atau terlalu jauh. Tahap pendengaran sederhana pula adalah dalam lingkungan 46 hingga 70 desibel. Pada tahap ini, individu masih dapat mendengar bunyi dalam lingkungan 1 hingga 1.5 meter dan perlu bercakap dengan suara yang kuat untuk berkomunikasi dengan mereka. Yang keempat adalah punca berlakunya masalah pendengaran konduktif. Yang pertama disebabkan oleh halangan dalam saluran telinga luar, tahi telinga yang terlalu banyak atau sekatan benda asing pada laluan telinga ini menyebabkan punca berlakunya masalah pendengaran konduktif. Hal ini kerana sekatan ini akan menyekat penghantaran gelombang bunyi ke telinga dalam. Yang kedua adalah kecacatan pada telinga. Misalnya adalah ketiadaan lubang telinga, cuping telinga kecil atau tiada cuping telinga. Hal ini akan menyebabkan laluan gelombang akan tersekat di bahagian telinga luar atau telinga tengah ke telinga dalam. Yang ketiga adalah disebabkan oleh kemalangan. Kerosakan pada bahagian gegendang telinga disebabkan oleh tekanan yang terlalu kuat. Misalnya, bunyi letupan atau terkena benda keras atau tajam pada bahagian gegendang telinga. Punca yang keempat adalah otosklerosis iaitu di mana ketumbuhan tertulang halus pada bahagian struktur telinga tengah. Yang kelima adalah otitis eksterna iaitu merupakan jangkitan bakteria yang dinamakan swimmer ear. Jangkitan ini berlaku kepada perenang disebabkan oleh kekerapan air yang terperangkap di dalam telinga. Saluran telinga akan kelihatan merah dan bengkak. Bagi otitis media, salur eustachian yang tersumbat dan juga faktor lain adalah seperti demam, sesama campak tonsilitis dan juga jangkitan pada bahagian hidung serta tekak. Telinga tengah akan dipenuhi dengan cecair yang boleh mengakibatkan kebocoran pada bahagian gegendang telinga. Berikut adalah merupakan statistik individu kategori masalah pendengaran konduktif. Kualiti pendengaran terhadap bunyi pertuturan. Masalah pendengaran konduktif ini dikategorikan dalam kehilangan pendengaran ringan dan sederhana dan mereka masih dapat mendengar sebahagian bunyi-bunyi pertuturan dan suara sendiri serta orang lain melalui tulang mastoid. Pada tahap ringan, kebiasaannya tidak disedari oleh pesakit tetapi mereka sebenarnya sudah tidak dapat mendengar sebanyak 10 hingga 30%. Mereka dapat mendengar bunyi-bunyi yang perlahan seperti suara berbisik dan juga air yang mengalir. Bagi orang dewasa pula akan mengalami kesukaran untuk memahami pertuturan di dalam keadaan persekitaran yang bising atau dalam majlis keramaian. Bagi kanak-kanak, mereka akan kesukaran untuk mendengar serta memahami percakapan yang perlahan dalam keadaan dan persekitaran yang bising.
Pada tahap sederhana pula menunjukkan pesakit sudah tidak dapat mendengar sebanyak 40 hingga 50%. Mereka akan mengalami kesukaran untuk memahami percakapan dalam keadaan yang bising. Mereka tidak akan mengalami masalah sekiranya mendengar pertuturan dalam keadaan senyap dan suasana persekitaran yang tidak bising. Mereka kebiasaannya akan meminta untuk mengulang kembali soalan atau maklumat yang disampaikan semasa berkomunikasi dengan orang lain. Bagi kanak-kanak pula, mereka akan mengalami kesukaran untuk mendengar percakapan biasa walaupun berada pada jarak yang dekat. Seterusnya adalah kaedah komunikasi. Bagi kanak-kanak, masalah pendengaran jenis konduktif ini yang berada pada tahap pendengaran ringan dan sederhana, mereka perlu diajar pertuturan dan komunikasi yang berkesan. Biasanya, kanak-kanak akan belajar pertuturan secara spontan melalui interaksi harian dengan keupayaan mereka mendengar. Terdapat pelbagai kaedah yang boleh dilakukan bagi membantu individu ketidakupayaan pendengaran untuk berkomunikasi dengan baik dan berkesan. Yang pertama adalah kaedah bacaan bibir, yang kedua auditori oral, yang ketiga komunikasi seluruh dan juga yang keempat adalah pendekatan pertuturan. Kaedah yang pertama adalah kaedah bacaan bibir. Golongan yang mengalami kehilangan pendengaran pada tahap sederhana boleh diajar bertutur dengan menggunakan alat amplifikasi melalui komponen latihan pertuturan iaitu artikulasi, bacaan bibir dan latihan auditori. Bacaan bibir adalah kebolehan untuk memahami perkataan dan pertuturan yang dituturkan oleh penutur dengan melihat gerak bibir. Kaedah bacaan bibir sangat berkesan sekiranya kanak-kanak masalah pendengaran mempunyai tahap pendengaran yang sederhana atau rendah iaitu dalam lingkungan 30 desibel hingga 70 desibel. Latihan pendengaran mampu dalam meningkatkan kebolehan bacaan bibir. Kaedah ini juga menekankan kepada penggunaan penglihatan atau visual sepenuhnya. Oleh itu, kaedah ini memerlukan individu masalah pendengaran untuk sentiasa melihat dan memerhati gerak bibir penutur dengan tepat. Kaedah yang kedua adalah kaedah auditori oral, di mana kaedah ini mengajar pertuturan dengan menekankan kemahiran mendengar daripada saki-baki pendengaran dengan lebih berkesan melalui penggunaan alat bantu pendengaran di samping penggunaan deri penglihatan dan sentuhan. Kaedah auditori oral ini mengajar kanak-kanak untuk mengikuti proses secara normal iaitu menekankan proses mendengar serta bertutur. Bagi individu masalah pendengaran ringan, mereka akan memperolehi kebaikan sekiranya menggunakan kaedah ini. Saki-baki pendengaran yang ada ini perlu dirangsang supaya mereka mampu menggunakan pertuturan dan bacaan bibir semasa berada dalam situasi aktiviti berbahasa. Hal ini bertujuan untuk membolehkan individu ketidakupayaan pendengaran dapat menikmati persekitaran dan kehidupan yang biasa. Kaedah yang ketiga adalah kaedah komunikasi seluruh. Kaedah ini bersesuaian untuk digunakan sebagai kaedah komunikasi bagi jenis masalah pendengaran konduktif. Kaedah ini menggunakan pendengaran termasuk penggunaan alat bantu pendengaran serta menggunakan isyarat bagi mengukuhkan pertuturan. Kaedah ini juga turut menggunakan beberapa teknik seperti gerak-geri, percakapan, isyarat biasa, ejaan jari, membaca gerak bibir serta menulis. Ejaan jari adalah salah satu kaedah komunikasi bukan lisan yang digunakan untuk menyampaikan maklumat kepada individu ketidakupayaan pendengaran. Manakala mimik muka serta pergerakan tubuh badan juga dapat membantu individu ketidakupayaan pendengaran ini dalam memahami maklumat atau perkara yang ingin disampaikan oleh seseorang.
Kaedah yang terakhir adalah kaedah pendekatan pertuturan, di mana kaedah ini memerlukan murid-murid ketidakupayaan pendengaran untuk bertutur seperti murid biasa. Latihan memulihkan pertuturan sangat diperlukan bagi kanak-kanak masalah pendengaran. Mereka ini tidak mempunyai keupayaan untuk mendengar sebahagian bunyi-bunyi dengan tepat dan mengakibatkan berlakunya penggantian bunyi dan kesalahan dari segi artikulasi. Kesannya akan mengakibatkan pertuturan individu masalah pendengaran tidak tepat dan kurang berkesan. Latihan melalui pendekatan bertutur ini diberikan khusus kepada individu yang masih mempunyai sisa-sisa pendengaran yang bertujuan untuk menguasai bahasa pertuturan, membantu mereka dalam memahami pertuturan semasa komunikasi dengan orang biasa juga. Untuk menguasai bahasa pertuturan, membantu mereka dalam memahami pertuturan semasa komunikasi dengan orang biasa juga. Seterusnya adalah simulasi kaedah komunikasi bacaan bibir. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.